Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu tahun 6 SK. Tema yang keempat, keselamatan diutamakan. Unit yang ke-11, pastikan selamat. Tajuk yang ingin kita kongsikan pada hari ini itu peka akan keselamatan diri di pasar dalam standard pembelajaran 2.6.2. Dari segi standard kandungan 2.6 ini, kita akan membaca pelbagai bahan sastra dan bukan sastra yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Dari segi standard pembelajaran 2.6.2 ini, kita akan membaca bahan bukan sastra untuk menghasilkan idea baharu. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menghasilkan idea atau pelan baharu dengan menekankan aspek keselamatan berdasarkan tajuk dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea atau pelan pasar dengan menekankan aspek keselamatan dengan betul berdasarkan tajuk secara individu. Mari kita belajar kemahiran membaca. Kamu boleh buka buku teks muka surat 60. Peka akan keselamatan diri di pasar. Jadi, mari murid-murid lihat paparan grafik yang terdapat dalam buku teks kalian ya. Ini ialah sebuah pasar ya. Dalam pasar ini ada menjual basahan, bahan kering dan kawasannya agak berbahaya kerana licin disebabkan terdapatnya penjualan barang basahan. Jika kamu perhatikan di sini, di dalam grafik ini tetapkan adakah anda telah mengunci kenderaan anda. Ya. Dan yang kedua, ya, lantai licin, berhati-hati ya. Ya, ini diperingatkan selalunya ketika kita berada di kawasan pasar, kita kena memastikan kenderaan kita berkunci dan juga perlu berjalan dengan berhati-hati kerana lantai berada dalam keadaan yang licin kerana sebabkan adanya air. Mari kita lihat cerita di sebalik peka akan keselamatan diri di pasar. Okay, murid-murid boleh lihat di dalam teks dan dengar bacaan yang dibaca oleh saya. Sambil-sambil itu, kamu boleh membaca dan memahami teks yang dibaca. Peka akan keselamatan diri di pasar. Banyak orang suka pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dapur. Mereka perlu peka akan keselamatan di pasar. Pengunjung harus berhati-hati sewaktu berada di tempat letak kenderaan di luar dan di dalam kawasan pasar. Antara tempat yang perlu diberikan perhatian oleh pengunjung pasar ialah tempat letak kenderaan. Sikap cuai pengunjung yang tidak mengunci kenderaan akan mengundang bahaya. Pencuri mudah mengambil kesempatan di tempat yang sibuk. Kita lihat perenggan demi perenggan ya. Ini teks yang pertama, perenggan pertama dan kedua yang menceritakan bahawa kita memang sentiasa berkunjung ke pasar untuk membeli barang-barangan dapur. Selalunya yang pergi ke pasar ni tentulah ibu dan bapa kamu. Mungkin ada sekali-sekala kamu pergi ya untuk mengikuti ibu dan bapa kamu dan pastikan kamu perlu berhati-hati berada di kawasan tersebut. Okay, tempat yang paling kita ambil berat di kawasan pasar ialah kawasan parkir ataupun tempat letak kereta. Ya, ini kerana ada pengunjung yang mengunjungi kawasan pasar yang ambil ataupun sikap sambil lewa, tidak mengunci kenderaannya. Pada waktu inilah pencuri yang berniat tidak baik mengambil kesempatan kerana suasana di pasar sangat sibuk. Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Seterusnya, peniaga selalunya memasang payung untuk melindungi diri dan barang-barang daripada cuaca panas. Kadang-kala, kaki payung itu akan mendatangkan bahaya. Ada pengunjung yang tersepak, kaki payung lalu tercedera. Oleh sebab itu, pengunjung perlulah berhati-hati semasa berjalan. Selain itu, tempat jualan sayur dan ikan selalunya basah dan lembab. Lantai yang licin itu akan menyebabkan orang ramai tergelincir jika tidak berhati-hati. Oleh hal yang demikian, pengunjung perlulah cermat ketika berjalan di kawasan ini agar tidak ditimpa kemalangan.
Kawasan yang kedua yang perlu kita berhati-hati ketika berada di pasar iaitu kawasan dalam pasar, kerana ada peniaga yang memasang payung untuk melindungi diri dan barang mereka. Jadi sebagai pengguna, kita perlu berhati-hati ketika melalui jalan-jalan tersebut, kerana mungkin kita akan tersandung ataupun tersepak kaki payung yang boleh menyebabkan kita cedera. Ya, begitu juga dengan tempat penjualan sayur dan ikan-ikan, ya, kawasan tersebut akan basah dan menyebabkan lantainya licin. Jadi orang ramai ataupun pengunjung pasar perlu berjalan dengan berhati-hati agar tidak mengalami kemalangan. Mari kita lihat pada slide yang seterusnya. Di samping itu, aspek keselamatan sering tidak diambil peduli oleh pengunjung semasa melalui gerai ayam dan daging. Penjualnya selalu menggunakan alatan yang tajam seperti pisau, parang dan kapak. Pengunjung pasar perlu mengelakkan diri daripada berada terlalu dekat dengan penjual yang sedang memotong ayam atau daging. Pengunjung perlu berhati-hati demi keselamatan masing-masing. Kesimpulannya, orang ramai perlulah peka akan keselamatan di pasar agar sentiasa selamat. Kita perlulah mengutamakan keselamatan diri di pasar kerana malang tidak berbau. Aspek keselamatan yang perlu kita beri penekanan di kawasan pasar ialah ketika kita membeli ataupun melalui gerai ayam dan daging. Kerana penjual di sini menggunakan alatan tajam seperti pisau, parang dan kapak untuk memotong, ya, ayam dan daging tersebut. Kita perlu berada dalam jarak yang jauh. Jangan terlalu dekat dengan kawasan tersebut kerana ia akan boleh menyebabkan sesuatu berlaku kalau kita tidak berhati-hati. Ya. Kesimpulannya, kita mesti menjaga keselamatan kita di kawasan pasar kerana malang tidak berbau. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita pada hari-hari yang seterusnya. Okay, kita sudah baca dan faham cerita tentang peka keselamatan diri di pasar. Kita perlu membuat, ya, satu plan pasar yang menunjukkan kawasan pasar itu berada dalam keadaan yang selamat ataupun menekan aspek-aspek keselamatan. Untuk kali ini, cikgu berikan bimbingan bagaimana kita menyusun plan-plan tersebut berdasarkan gerai-gerai yang dibuka di kawasan pasar. Mari kita lihat. Okey, aktiviti yang pertama kita menghasilkan idea baharu tentang aspek keselamatan. Jadi, idea baharu kita akan menghasilkan plan pasar sistematik. Jika kamu lihat, cikgu sudah bina di sini jalan sehala, ya. Jalan sehala kita bergerak dari satu gerai ke satu gerai untuk memudahkan ataupun tidak berlakunya pertembungan antara pengunjung pasar yang lain, ya. Jadi ini akan mengelakkan berlakunya kesesakan, ya. Kita lihat gerai pertama yang perlu kita bina iaitu gerai sayur-sayuran, gerai buah-buahan dan juga gerai ikan. Okay, gerai ini disusun secara bertiga-tiga kerana gerai ini melibatkan ataupun boleh menyebabkan lantai licin kerana melibatkan air. Jadi kita lihat seterusnya. Okay, ada pondok polis. Kenapa tujuannya ada pondok polis? Untuk mengelakkan sesuatu yang tidak baik berlaku. Contohnya ada sesuatu berlaku di kawasan pasar, kita boleh mendapatkan perkhidmatan dengan segera untuk mengelakkan ia lebih serius. Okay, seterusnya gerai alatan tajam, gerai pakaian. Ini ialah contoh pelan pasar sistematik. Mungkin kamu ada idea-idea lain untuk kamu susunkan pelan tersebut supaya ia nampak lagi sistematik dan kamu perlu menyatakan mengapakah kamu membina dan mengubah gerai-gerai tersebut, ya, mengikut idea kamu. Okay, ini hanya sekadar bimbingan daripada cikgu. Okay, mari kita lihat aktiviti yang seterusnya. Okay, aktiviti yang kedua, kamu perlu menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks yang dibaca. Jadi teks yang kita baca tadi, kamu perlu rujuk, baca lagi sekali untuk kamu jawab soalan pemahaman ini dengan lengkap. Soalan yang pertama. Di manakah pengunjung perlu berhati-hati ketika berada di kawasan pasar?
Jadi pastikan kamu menjawab soalan ini dengan lengkap. Ambil daripada pengunjung, perlu berhati-hati ketika berada di kawasan pasar. Ialah apa kawasan, diceritakan berdasarkan teks muka surat 60. Yang kedua, mengapakah pengunjung pasar perlu memberikan perhatian pada tempat letak kenderaan? Yang ketiga, bagaimanakah caranya untuk kita mengelakkan diri daripada tergelincir ketika berjalan di kawasan pasar yang basah? Dan yang keempat, pada pendapat kamu, adakah penting kita menjaga keselamatan diri di pasar? Nyatakan sebab. Di 4 tugas ini, kamu boleh jawab dalam buku kefahaman. Jawab dengan lengkap berdasarkan teks yang telah dibaca. Okey, mari kita teruskan seterusnya. Kita akan kongsikan nilai murni berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu peka akan keselamatan diri di pasar. Ya, apakah nilai murni di sini? Iaitu kita perlu berhati-hati ketika berada di kawasan pasar. Ya, ini amat penting untuk memastikan keselamatan kita sentiasa terjamin. Ya, lebih baik sekiranya ibu bapa tidak membawa anak-anak berkunjung ke pasar, kerana ini mungkin boleh mengundang bahaya pada anak-anak kerana anak-anak terlampau aktif bergerak dan boleh menyebabkan dia terjatuh ketika melalui lantai-lantai yang licin. Baiklah murid-murid, berakhirlah perkongsian nilai murni cikgu pada hari ini. Maka berakhirlah video pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada video yang seterusnya, tajuk yang berbeza. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.